Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firdaus bin Muhammad Zulkarnain. Nombor matriks 069686. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah pendidikan dengan roh. Jadi yang pertamanya, didikan ilmu yang dikira baik sepanjang pengajian. Jadi dalam poin yang pertama ialah melatih diri untuk sentiasa berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap pekerjaan. Sama ada dari segi homework, dari segi pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh guru. Okay. Jadi yang kedua, beradab ketika belajar. Jadi adab ketika belajar ini ada banyaklah. Di antaranya ialah menumpukan sepenuh perhatian terhadap pembelajaran. Yang kedua, menepati masa. Yang ketiga, berkomunikasi secara baik dan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti-aktiviti yang disediakan oleh sekolah. Jadi dalam poin yang ketiga, jika kita memahami sebetul-betulnya pengajian roh ini, sudah pasti kita akan melakukan setiap pekerjaan dengan ikhlas. Sama ada dalam membantu guru mengangkat barang atau buku ke bilik mereka. Jadi yang keempat, sentiasa menerima kelemahan diri dan berusaha untuk memperbaikinya. Jadi jika kita tidak memahami pendidikan roh ini, kita tidak akan berusaha untuk memperbaikinya kerana kita kurangnya iman dalam diri kita itu, dan kurang bersungguh-sungguh lah. Jadi yang kedua, klasifikasi ilmu dengan roh dalam bentuk formal. Jadi yang pertamanya, guru iaitu di sekolah mendidik dan membentuk pelajar untuk menjadi insan yang berdisiplin. Jadi guru ini bukan sahaja mengajar murid di sekolah, tetapi guru juga berperanan dalam mendidik pelajar membentuk sasiah diri yang baik dan unggul. Guru juga mendidik bagaimana pelajar untuk mengadaptasi di mana-mana tempat mereka melanjutkan pelajaran nanti di universiti nanti. Jadi kenapa guru membuat sedemikian? Disebabkan ramai pelajar apabila melangkah ke universiti, mereka kurang adab dan tidak pandai membawa diri mereka sehingga terjerumus kepada perangai-perangai yang tidak elok dan berlakunya maksiat lah. Jadi yang kedua, pensyarah iaitu di universiti, menepati masa dalam melakukan tugas yang diberi. Jadi apabila kita masuk ke alam universiti ini, sebagai pelajar kita mestilah pandai menguruskan masa. Disebabkan kerana apabila di universiti ini, pensyarah-pensyarah tidak akan selalu mengecek kerja-kerja yang diberikan mereka. Mereka hanya memberikan due date sahaja untuk menghantar kerja-kerja tersebut. Jadi pelajar ini, sebagai pelajar kita perlulah berdisiplin dan pandai menguruskan masa untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Jadi yang ketiga, ustaz dan ustazah iaitu di madrasah, melatih pelajar supaya sentiasa membantu tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Jadi ustaz dan ustazah ini ingin menerapkan nilai keikhlasan dalam diri pelajar, iaitu tidak mengharapkan sesuatu, iaitu wang atau makanan yang disumbangkan atas apa yang pertolongan yang diberikan itu. Jadi di sini nampak keikhlasan yang telah diterap oleh ustazah untuk menjadikan para hafiz dan hafizah ini sebagai orang yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Jadi yang ketiga, klasifikasi ilmu dengan roh secara tidak formal. Jadi yang pertamanya, ibu bapa menerapkan penghayatan cara hidup Islam terhadap anak sejak usia kecil. Jadi ini dapat diibaratkan menutup buluh biarlah dari rebunnya. Jadi setiap anak-anak kecil ini diibaratkan sehelai kain putih dan ibu bapa lah yang mencorakkannya. Jika ibu bapa ini mengajar cara hidup Islam dan adat-adat Islam, ketika anak ini kecil lagi, sudah tentulah mereka akan membawa ilmu-ilmu tersebut hingga ke dewasa nanti dan mengamalkannya.
Jadi di sini peranan ibu bapa sangat penting dalam membentuk sasiah anak-anak tersebut. Jadi bukan sahaja tugas guru-guru di sekolah, tapi ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting. Jadi yang kedua, persekitaran. Dorongan rakan-rakan untuk carian ilmu agama di mana-mana platform media sosial. Jadi selain daripada ibu bapa, kanak-kanak atau remaja mudah terpengaruh dengan rakan-rakan mereka, rakan-rakan sebaya lah. Jadi sebagai remaja, mereka perlulah bijak dalam mencari rakan-rakan yang betul-betul mencari ilmu. Yang lagi penting ialah mencari rakan yang mencari ilmu agama lah. Elakkan daripada berkawan dengan rakan-rakan yang isap rokok, isap pot. Jadi kalau kita berkawan dengan rakan-rakan sebaya yang mencari ilmu ini, pastilah kita akan terpengaruh dan bersemangat atau mendapat ilhamah atau minat untuk mencari ilmu agama itu sendiri. Jadi yang ketiga, masyarakat. Menyertai kumpulan masyarakat yang menerapkan kefahaman Islam dalam diri. Jadi jika kita nak menyertai ini, kita perlulah selalu rajin pergi ke masjid, kerana di situ terdapat banyak aktiviti-aktiviti masyarakat yang menerapkan kefahaman Islam dalam diri itu sendiri. Jadi kalau kita menyertai ini, banyak kebaikan yang dapat. Antaranya dia dapat pengalaman dalam bersosial dengan macam-macam masyarakat, dia dapat berkenalan, dapat saling merantarkan idea dan berkongsi tentang agama itu sendiri. Jadi yang keempat, penerapan pendidikan dengan nilai dalam PDP. Jadi yang pertama, mendidik pembangunan karakter seperti budi pekerti, luhur dan akhlak yang mulia di setiap universiti. Sebagai contoh, setiap universiti patut diterapkan akhlak dan adab. Contohnya subjek PPU untuk membina insan yang memiliki peribadi yang mulia. Ini kerana terlalu banyak manusia yang tinggi ilmu namun tiada sikap sopan santun dan adab. Jadi yang kedua, menerapkan pendidikan agama, moralitas dan pembentukan karakter yang baik di setiap sekolah dan universiti. Contohnya, mempunyai sikap tabah, tegar, cerdas, sosial, emosi yang baik, tetap diiringi dengan agama. Ini dapat memupuk insan menjadi cemerlang dunia akhirat serta melahirkan para pendidik dan pemimpin yang bertauliah dari setiap negara agar dapat memacu negara kemajuan. Sekian, terima kasih daripada saya, Ahmad Firdaus bin Muhammad Zulkarnain, nombor matriks 069686.